Okey. Rajah 16 nombor 1 kan. Rajah 16, kalau kita tengok kat sini soalan dia menunjukkan sebuah padang berbentuk segi empat tepat kan. Jadi saya ke kotak situ. Segi empat tepat. Okey, semula je lebih kurang. Padang ini diuruskan oleh Persatuan Penduduk Taman Indah Jaya. Dia punya nama cerita Taman Indah Jaya. Diberi panjang padang ialah 5x tambah 20. Manakala lebarnya ialah x. Seperti dalam gambar. Gambar pun bagi macam tu juga. Okey. A. Ungkapkan. Nombor 1 dia. Ungkapkan luas padang itu dalam sebutan x. Satu markah dia bagi luas. Jadi kamu kena tulis jawapan dia. Luas. Sama dengan panjang darab dengan lebar. Panjang dia adalah 5x tambah 20. Darab dengan lebar dia adalah x. Jadi kita kena kembangkan. Dia akan jadi 5x kuasa 2 tambah dengan 20x. Ini satu markah je. Ini bonus. Dia bagi dalam bentuk bonus itu. Okey. Kemudian nombor 2. Nombor 2 pula cerita dia. Sekiranya luas padang itu ialah 5100, hitung panjang padang itu. Waduh, lepas satu-satu pula gangguan. Dia pergi tebuk lubang pula. Aduh, macam lah. Tak apalah. Macam mana dugaan. Jadi luas adalah sama dengan 5100. 5100. Jadi kita masukkan saja 5x kuasa 2 campur dengan 20x sama dengan 5100. Jadikan dia kuadratik. 5x kuasa 2 campur 20x. Tolak 5100 sama dengan 0. Jadikan dia kuadratik kan. Bila dia jadi kuadratik, kita boleh ambil kalkulator dan kita dah boleh faktorkan. Okey, ambil kalkulator kamu, tekan pemfaktoran dia. Tekan. Faktorkan dia. Pakai mode equation tu, unknown degree tu kan. 5, A5, B20 dan C negatif 5100. Negatif 5100. Kita akan dapat jawapan kita. X1 sama dengan negatif 34. Manakala X2 kita sama dengan 30. Jadi kita tak ambil yang negatif. Sebab mana ada panjang, ukuran panjang negatif, tak ada. Jadi kita tak ambil yang negatif. Jadi jawapan kita soalan bukan tanya X. Soalan tanya apa? Hitung panjang. Panjang maksudnya mana? Panjang adalah 5x campur 20. Jadi kita kiralah 5 darab 30 campur dengan 20 dapat kat situ. 1500 campur 20. 1500 pula. 150 campur 20 sama dengan 170 meter. Kan? Yang ini 4 markah. Jadi markah keseluruhan kalau kamu baca ni topik kuadratik saja, kamu dah dapat dalam 5 markah. Kan? Jadi kita ada lagi apa? Ada lagi 10 markah untuk bahagian C. Satu soalan 15 Okey. Kita pergi B pula tengok. Tarik B. Kalau nak tanya kamu boleh tanya je terus Pihak persatuan berhasrat untuk memasang pagar di sekeliling padang tersebut bagi mengelakkan pencerobohan. Dia nak pasang pagar. Pagar maksudnya apa? Perimeter. Okey. Encik Ali, naib pengerusi Persatuan Penduduk Taman Indah Jaya ditugaskan untuk mendapatkan harga pagar daripada beberapa kedai di sekitar Taman Indah Jaya. Jadual 16 menunjukkan harga yang diperoleh daripada 2 buah kedai. Kedai A. Dia kata apa? Panjang per gulung 80 meter. Harga per gulung 640. Okey, seorang lagi B.
Harga panjang per gulung 50 meter. Harga per gulung 500. Berdasarkan perkiraan yang sesuai, nyatakan kedai yang menawarkan harga yang terbaik. Jadi kita ada kat sini, bila dia bagi tahu perimeter, kita kena kira perimeter. Dan perimeter adalah sama dengan panjang dia tadi apa kita kira? 30. 30 pula panjang tu. 170 panjang. Okey. Sini pun 170 juga kita dah kira. Okey, dan X kita dapat 30. Jadi lebar dia 30, sini pun 30. Jadi kat situ perimeter dia adalah 170 campur 170 campur 30 campur 30. Jadi kita akan dapat 400 meter. Jadi kita kena beli dawai pagar panjang dia 400 meter. Okey, keseluruhan. Sekarang kita tengok yang pertama, kedai A. Saya buat kedai A kan. Kedai A 400 meter bahagi dengan 80. Kita akan dapat berapa gulung? Kan kat sini kita akan dapat 5 gulung. Berapa kos dia? Jadi kos adalah sama dengan 5 darab dengan 640. Okey? Dapat kat situ 5,000. Betul ke? 6, 3, 2. Mana 3,000 pula? 3,200. Betul? Kos dia kan? RM. 3,200. Okey? Ini untuk kedai A. Kedai B pula macam mana? Itu soalan bahagian C dia kena buat salah satu macam ni. Dia dalam kerja banyak nampak kita buat, tapi markah dia pun banyak. Kedai B pula 400 meter juga panjang kita, bahagi dengan berapa? 50 meter satu gulung. Sini kita akan dapat 8 gulung. Ini berapa kos kita? Di kos sama dengan 8 darab dengan 500. 8 darab 500 sama juga dengan 4,000 RM. Ini soalan tanya apa kat sini? Tengok. Soalan tanya kat sini berdasarkan pengiraan sesuai. Dah kita dah tunjuk. Nyatakan kedai menawarkan harga yang terbaik untuk meminimumkan kos pembelian tersebut. Jawapan kita akan ambil. Oleh sebab itu pilihan adalah kedai A. Kedai A lebih baik kan? Kos dia adalah apa? 3,200. Okey. 6 markah ni. Ini dia bagi 6 markah. Kan? Sebab tu soalan bahagian C ni masalah dia kadang-kadang dia tak tentu topik tau. Dia tak tentu topik. Topik dia suka hati je. Aku tak nampak muka saya. Naik sikit. Okey. Kan? Tak tentu. Boleh nampak sikit Jadi kat sini cerita dia kita akan teruskan lagi. Kita pergi ke bahagian seterusnya C pula. Sebab ni dapat 6. 6 markah. Tadi 5. Kita baru dapat 11 markah. Sekarang kita nak habiskan untuk soalan ni. Lagi 4 markah. Sebab tu kamu kena hati-hati. Soalan bahagian terakhir ni dia 15 markah. Dia akan bagi 2 soalan. Kamu kena pilih satu saja. Bukan jawab dua-dua. Tapi kalau sempat ada masa jawab je lah dua-dua. Sebab kalau jawab dua-dua pun, kalau ada masa, pemeriksa akan pilih yang terbaik. Kan? Dia akan pilih yang terbaik. Bukan tak boleh jawab dua. Kan? Okay. Pergi dekat C. Persatuan Penduduk Taman Indah Jaya telah menyewakan padang berkenaan untuk pelbagai kegunaan. Pandai juga ni. Hasil sewaan padang selama 3 tahun. Okey, 3 tahun. Pihak persatuan telah mengumpul sebanyak 24,000. Okey. Wang ini akan disimpan di dalam bank berjaya. Kadar faedah yang ditawarkan oleh bank berjaya ialah
2.5% setahun. Lepas tu dia kata itu pengkompaunan setiap 3 bulan. Kompaunan setiap 3 bulan. Jadi dia 3 bulan sekali dia akan compound dia. Compound. 3 bulan. Okey. Hitung jumlah simpanan wang tersebut selepas 5 tahun. Hitung. Yang ini topik tingkatan 3. Topik tingkatan 3. Okey. First kali tak ada masalah apa. Sebab dia kata apa ni? Okey. Jadi dia simpan sebanyak 24,000. Kemudian dia punya interest dia adalah sebanyak 2.5% setahun. Setahun 2.5%. Okey. Tetapi dia ada ayat dia kata dia compoundkan setiap 3 bulan. Bila 3 bulan maksudnya dia 4 kali setahun. Dia akan compound setiap setahun tu 4 kali. Okey. Jadi macam mana dia nak kira 4 kali ni? Dia 2.5% setahun. Kan? Jadi kat sini apa dia buat? Soalan dia kata kadar faedah tawaran. Hitung jumlah simpanan wang tersebut selepas 5 tahun. Selepas 5 tahun. Jadi kat sini tahun pertama dia akan simpan sebanyak kejap, kalau dia compound 3 bulan kejap saya lupa compound ni. Macam mana kalau compound 3 bulan 4 bulan masuk. Ratus tahun. Sekejap Ada siapa-siapa ingat? Kejap saya cek kejap. Cek kejap compound ni. Saya terlupa lah compound ni. Okey, saya dah jumpa formula dia. Wow. Dia punya formula dia macam ni kan. A sama dengan P1 campur dengan R per dengan N kali dengan NT. Ya, saya tengok dalam buku matematik formula dia apa dia bagi. Sama tak? Tak ada lah formula ni. Kalau tak diberikan maksudnya kamu kena hafal. Sekejap kita tengok bagi ke tak. Okey, ada. Ada formula dia bagi, cuma simbol dia lain sikit. P1RN sama. Compound terus.
dalam senarai formula kamu, ni contoh senarai formula rumus matematik yang diberi dalam exam ikut standard kan. Yang ni kertas model asas badi punya, dia memang ikut syllabus. Nombor 6. Formula nombor 6 dia ada faedah compound cuma kat depan dia MV saya pakai A kan, faedah compound. Formula dia sama. M1 campur R per N NT sama kan. Cuma kamu tengok dalam formula dalam SPM kamu dia bagi. Dia tak bagi tahu pun P tu apa. R tu apa, N tu apa, N tu apa, T pun apa, dia tak bagi. Pandai-pandailah kamu kena tahu apakah benda tu yang terlibat tu. Okey. Jadi kat sini kamu kena ambil nota sikit. Yang ini kita panggil dia nilai akhir nilai akhir. P ni dia prinsipal. Prinsipal tu maksudnya dia punya duit ni asal, duit asal. Kan? Jumlah asal kita, prinsipal. R ni untuk rate. Rate maksudnya apa? Faedah. Berapa persen rate dia. Okey. N ni berapa kali setahun? Bilangan bilangan kali setahun. Bilangan kali setahun. Maksudnya kalau macam dia kata compound dia 3 bulan, maksudnya setahun berapa kali? 4 kali. Okey. Yang ini pula T ni adalah berapa tahun dia punya simpanan dia. Simpanan dia. Okay, ini jangka masa. Jangka masa simpanan. Kena ingat lebih kurang lah. Jadi kalau untuk soalan ni, berdasarkan formula ni, saya akan isi yang mana A dia adalah sama dengan prinsipal dia 24,000. Kemudian 1 campur faedah dia adalah 2.5%. 2.5% kan. Okey, per dengan 25 dia punya bilangan kali setahun 4 kali. Kenapa 4 kali? 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali dia kata 4 kali. Kemudian kat sini NT ni adalah 4 juga kali dengan berapa tahun dia nak? 5 tahun. 5 tahun. Ambil kalkulator, cuba kira tengok. Ya. Kamu kena ada kalkulator baru kalkulator. Kalau kalkulator yang lama tu susah sikit nak kira pecahan macam ni. 24,000. Kemudian kurungan 1 tambah dengan pecahan 2.5. 4. Kemudian kat situ kita kuasakan dengan 20. Peratus. Saya lupa peratus ni ada peratus. Okey, sini ada peratus lupa. Ni 2.5% kena letak peratus. Macam tu. Boleh kira. Kamu akan dapat jawapan. Berapa kalkulator saya dapat tadi? Kamu akan dapat jawapan dia RM 2718.99. 99. Ini saya kira pakai kalkulator saya. Okey. Cuma kamu kena ingatlah formula ni. Formula ni dia bagi tadi. Ingat nombor 6. Formula nombor 6. Pasal apa? Faedah compound. Compound. Faedah yang ada compound. Compound. Okey. Faedah dia bagi. Cuma peratus saya lupa letak. Rate dia adalah 2.5%. Jadi kita letak R ni kena letak 2.5%. Jadi kalau kamu tengok dia dapat keuntungan ni tak banyak kan. Sikit je. Berapa persen je dapat ni. Dalam 3,000 lebih lah untung. Selepas dia simpan dalam masa 5 tahun. Sebab itulah kalau kamu nanti satu hari kamu ada duit nak simpan kat mana duit tu.
Kan kamu akan dinasihatkan untuk menyimpan dengan jangka masa yang lama lah agaknya, jangan usik-usik duit tu. Contoh 5 tahun ke, berapa tahun ke, 10 tahun ke. Pastikan faedah yang kamu dapat lebih daripada 5%. Okay? Kalau lebih daripada 5%, kamu akan dapat banyak sikit lah cerita dia. Lebih sikit. Okay? Ini contoh soalan yang pertama kita jumpa. Saya akan bincangkan soalan ni lagi nanti insya-Allah. Hari ni mungkin kita kat mana sempat kita buatlah . Okey, nombor 2. Tengok cepat Soalan nombor 2 pula, rajah 16 menunjukkan 2 balang berbentuk silinder yang mengandungi guli. Balang P mengandungi guli yang digunakan untuk bermain congkak. Balang Q pula mengandungi guli yang digunakan sebagai penghiasan akuarium. P untuk dia main congkak. Q untuk akuarium. Okey. Hasya membeli 2 jenis guli tersebut. Harga bagi sebiji guli congkak dan sebiji guli perhiasan akuarium adalah congkak satu harga dia adalah 20 sen. Manakala akuarium satu harga dia 30 sen. Okey. Jumlah wang yang digunakan Hasya untuk membeli guli-guli tersebut ialah RM30. Jadi maksudnya dia tak tahu dia beli berapa. Kan? Jadi saya ambil dia beli daripada Q, daripada P iaitu 0.20 kali bilangan untuk P campur dengan 30 sen kali dengan bilangan dia beli daripada Q, dia dapat dalam apa? RM30. RM30 kan? Itu persamaan pertama. Jadi kita boleh tekalah yang ini adalah persamaan serentak kan? Okey. Dengan menggunakan X sebagai bilangan guli congkak. Alamak. Dia tak bagi guna P pula. Dia bagi tahu. Okey, sorry. Tak baca habis soalan. Ini X. Okey. Dan Y sebagai bilangan guli akuarium. Okey, Y. Bentukkan satu persamaan linear dalam 2 pembeli ubah untuk mewakili jumlah harga bagi keseluruhan guli yang telah dibeli. Ini jawapan kita. Kan? Cuma kalau kamu tengok, dia ada poin-poin ni tak cantik. Jadi persamaan ni kita boleh ubahkan dia supaya dia lebih cantik. Kan? Bila dia lebih cantik, macam mana cerita dia. Jadi saya akan gerakkan satu je nak. Perpuluhan dia satu je. Saya akan jadi kat sini apa? 2X campur dengan 3Y sama dengan 300. Satu je saya gerak. Nampak? Jadi jawapan dia kamu jawab kat sini betul. Sini pun betul, tak ada masalah. Cuma ni lebih cantik. Hanya cantik kan. Markah satu juga. Tak ada masalah. Okey. Pergi terus ke bawah. Seterusnya. Ungkapkan X dalam sebutan Y. Ungkapkan X dalam sebutan Y. Dia nak X. Jadi seterusnya. Ini nombor 1 punya jawapan. Kamu kena jaga kan. Kedudukan jawapan kamu. Jadi 2X sama dengan 300 tolak 3Y. Saya pakai yang ni. Jadi X sama dengan 300 tolak 3Y per 2. Dapat 2 markah lagi. Okay. Dia macam ni cerita dia. Untuk bahagian C ni kita tak tahu topik mana akan masuk. Tapi dia campur-campur. Mengikut keadaan kegunaan semasa. Kan? Okay. Biasanya dia melibatkan, tengoklah apa isu. Dia akan gunakan isu tu standard. B Diberi jejari bagi guli congkak ialah 0.5 cm. Okey, guli congkak. Congkak maksudnya X kan. X dia punya jejari dia, radius dia adalah 0.5 cm. Okey. Jejari dan tinggi bagi kedua-dua balang P dan Q ialah 3 cm. Kejap Jejari dan tinggi bagi kedua-dua balang P dan Q adalah 3 cm dan 5 cm masing-masing.
Ya, jejari dan tinggi. Oh, jejari dan tinggi. Okey, okey, okey. Jadi, jejari dan tinggi ambil ni. Melukis tak? Okey, balang P, ini Q. Okey, dia kata kat situ. Ush, ayat dia ni. Ya, baca saya. Jejari dan tinggi bagi kedua-dua balang P dan Q ialah sama besar. Jejari dia 3. Tinggi dia 5. Jadi dua-dua balang ni sama saiz. Jejari dia 3, tinggi dia 5. Oh, nak faham ayat baca soalan ni. Okey. Hitung isi padu balang P. Okey, kita buat kat sini. Isi padu silinder sama dengan pi J kuasa 2T. Pi 22/7 darab dengan jejari kita 3, tinggi dia 5. Ambil kalkulator tekan saja terus dapat dia punya apa? Isi padu kan. Okey, isi padu. Kalkulator kejap. 22/7 kemudian darab dengan 9 darab dengan 5. Kita akan dapat kat situ 990. Ambil kat sini sepadu dia 141.43 Saya tukarkan jadi kepada perpuluhan isi padu. Okey. Yang kedua, sekiranya lebihan ruangan isi padu bahan P setelah diisi guli ialah 36.43. Maksud dia kena tengok maksud ni balang P nombor 2. Balang P, okey, sini dia diisi guli. Bila isi guli ada balance kat sini, ruang kosong. Dia kata ruang kosong ni dia punya isi padu dia adalah 36.43. Okey, tunjukkan bahawa bilangan guli di dalam P adalah 200 biji. Nampak dia punya cerita dia kan. Okey, macam mana nak buat ni? Dia suruh tunjukkan. Jadi kita tahu maklumat yang kita ada adalah isi padu semua sama, kedua-dua balang sama saiz. Okey, jadi isi padu balang adalah 141.43. Jadi saya akan ambil 141.43. Saya tolak. Ambil kalkulator. 141.43 tolak dengan 36.43. Jadi kita akan dapat 105. 105 ni adalah jumlah isi padu guli. Jumlah isi padu guli kan. Okey. Apa maklumat tentang guli? Guli ni dia bagi jejari guli ni. Satu guli ni jejari dia adalah 0.5 cm. 0.5 cm. Jadi kita boleh kira kat situ formula untuk isi padu satu guli. Apa formula isi padu untuk sfera? Dalam SPM semua formula dia bagi, jangan risau kan. Isi padu untuk sfera adalah 4/3 pi J kuasa 3. Tapi dia kata tunjukkan bahawa bilangan guli kita adalah 200. Jadi apa kita buat? Balance kita ni 105 ni kan? Jadi kita akan ambil itu 105 bahagi dengan ni 4/3 pi jejari kita 0.5 kuasa 3 mesti dapat 200. Jadi kita akan ambil kalkulator kira. Empat per 3 pi boleh pakai pi tak ada masalah. Nak pakai 22/7 boleh pi tak ada masalah darab dengan 0.5 kuasa 3. Jadi kita akan dapat kat situ sebanyak
200.54. Oleh sebab itu, bundarkan jadi 200 biji. Ini tak boleh bundar macam biasa. Jangan bundar jadi 201, tak achieve sebab yang point 5 ni belum cukup jadi sebiji lagi. Yang ini kita panggil dia cara kita nak jawab soalan bahagian C. Ini baru markah dah kita dapat ni. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 kan. Ada satu lagi C kan. C tengok. Satu lagi saya tunjuk kamu tak apa. Adik-adik kamu boleh tunggu kejap form 4 tu. Bagi abang-abang lu nak periksa. Okey. C pula. Tengok. Jadual 16 menunjukkan bilangan guli dalam balang mengikut warna. Oh, pula dia bagi. Kan? Okey, balang Q kan. Ini balang Q. Tadi cerita balang P. Balang Q. Merah ada 12. Biru ada 20. Kuning ada 13. Okey. Jadi semuanya ada berapa? Semua pun kena kira lah. Semua kalau kita kira di sini kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 45 biji. Semua kan? Okay. Hasya memilih 2 biji guli secara awak. Nampak? Soalan apa ni? Kebarangkalian. Dia dah tukar topik ni. 2 biji secara awak daripada barang Q satu persatu tanpa dikembalikan. Tanpa dikembalikan. Perkataan penting dia adalah tanpa dikembalikan. Ini topik barangkalian. Okey. Hitung kebarangkalian Hasya memperoleh guli merah dan guli biru. Maksudnya yang pertama dia nak merah dan biru. Itu cara kita buat. Merah dan biru. Berapa kebarangkalian guli merah? Merah adalah 12 per dengan 45. Kamu kena ingat kebarangkalian juga adalah merupakan pecahan. Okey? Cuma apabila dia kata tanpa dikembalikan, untuk yang kedua ni, dia seolah-olah kita dah ambil sebiji guli merah. Untuk pengiraan kali kedua, guli merah tinggal lagi 11. Sebab dah ambil satu. Okay? Jadi apa jadi dengan guli biru ni? Guli biru dia akan jadi, bilangan guli biru apa? 20. Dia tak ada efek pun dengan merah. Cuma bilangan keseluruhan dia telah berkurang sebanyak 1. Jadi 44 saja. Sebab apa? Dah ambil merah 1, tak bagi balik. Ni apa? Tekan kalkulator, dapatlah jawapan kita kan. 12 per dengan 45 darab dengan 20 per dengan 44. Dapatlah jawapan kita kat situ. 4 per 33. Kebarangkalian bagi dalam pecahan. Okey. Nombor 2, apa dia tanya? Kebarangkalian juga. Selain guli kuning. Selain guli kuning, guli apa? Jangan tanya guli apa. Tak perlu tahu color apa pun. Yang penting, asalkan bukan kuning. Berapa biji bukan kuning? 32. Selain kuning, 32 per dengan 32 per dengan 45. Untuk guli yang pertama. Ingat, dia mesti ambil 2 biji. Kan? Untuk guli yang pertama. Dan untuk guli kedua jadi apa? Bila kita ambil selain kuning, tak kisahlah color apa pun, kita ambil, dia akan efek. Sebab sebiji akan hilang. 31, 44. Sebab benda yang sama. Okey? Jadi kita akan dapat jawapan kat situ adalah 32 dengan darab dengan 31. (248) per 495. Okey. Nombor 3. 2 guli yang sama warna. 2 guli yang sama warna. Kalau sama warna maksudnya sama ada MM atau BB atau KK. MM atau BB atau KK. Kita kira MM macam mana? 12 daripada 45 darab tolak 1 tinggal 11 per 44 campur. Biru pula.
20 per 45. Tolak 1. Tinggal 19 per 44. Campur. Kuning pula. 13 per 45 darab dengan 12 per 44. Dapatlah jawapan akhir. Nampak? Yang best dia setiap benda ni markah dia 2, 2, 2 iaitu kamu akan dapat 7 markah. Okey, ambil kira-kira 12 per dengan 45 darab dengan 11 per dengan 44 campur 20 per dengan 45 darab dengan 19 per 44 campur 13 per 45 darab dengan 12 per 44. Kamu akan dapat jawapan akhir adalah 167 per 495. Kebarangkalian jawapan kita sentiasa betul selagi nilai dia tidak melebihi 1. Itu lebih kurang sempatlah kita bincang 2 jawapan hari ini. 2 jawapan. Ada lagi soalan? InsyaAllah kamu boleh tengok-tengok. Satu lagi soalan. Satu lagi contoh. Okay, satu lagi contoh kamu boleh try lah. Kan? Exam nanti kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Yang ni Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Kita ambil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Okey. Jadi untuk form 5 sampai sini dulu. InsyaAllah minta maaf sebab tak kelewatan. Kan? Alhamdulillah semua dah selesai. Jadi sempat juga saya mengajar kamu dalam 2 soalan insyaAllah. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Baik, terima kasih.